Selain pengoperasian di perairan negara, Maritim Malaysia turut terlibat dalam operasi di udara. Bahagian operasi udara berfungsi melaksanakan operasi udara di kawasan maritim yang dipertanggungjawabkan untuk menyokong fungsi penguatkuasaan Undang-Undang APMM secara efektif. Juruterbang Lieutenant Commander Maritim Fazuli Mansur dari Skuadron Amphibious antara yang aktif menjalani latihan dan operasi. Selain mencari dan menyelamat serta pemantauan dari udara, pesawat Bombardier CL-415MP sentiasa aktif melakukan latihan bagi memantapkan kecekapan setiap kru kapal. Lain padang, lain belalang. Begitu juga pandangan kru kapal ini terhadap pesawat yang mereka kendalikan saban hari. Setiap daripada mereka mempunyai tugasan tersendiri untuk dilakukan bagi membolehkan ia beroperasi dengan baik dan lancar. Pengalaman menerbangkan pesawat ini ternyata berbeza, lebih-lebih lagi apabila melibatkan pendaratan di atas air. Mengendalikan pesawat ini adalah satu kerjaya yang menarik. Ini kerana kami dilatih untuk melakukan pelbagai tugasan. Bagi saya yang tidak dapat dirasa oleh juruterbang yang lain. Ini kerana salah satunya adalah pengalaman untuk mendaratkan pesawat ini di atas air dan juga menyedut air dan juga melakukan waterbombing. Bagi saya ini jarang-jarang yang kita dapat berbanding dengan pesawat yang lain. Kawasan latihan untuk pesawat ini melakukan water scooping dan waterbombing adalah di Pulau Indah, Klang. Latihan melibatkan aktiviti scooping dan bombing di sepanjang sungai untuk mengasah ketepatan dan koordinasi di antara kru. Untuk mengawal pesawat ini memerlukan banyak koordinasi dan juga kena berfikiran yang kreatif, terutama untuk mengambil air di sungai ataupun di lautan. Ini kerana sekiranya kita melakukan latihan adalah berbeza dengan pengoperasian sebenar. Pengoperasian sebenar adalah lebih mencabar kerana kita perlu menggunakan pelbagai sumber, pelbagai information, tempat yang kita nak padam, juga kena mahir dalam membaca pergerakan air dan juga angin untuk memudahkan pengoperasian dilaksanakan secara lancar. Untuk setiap sesi latihan, sebanyak 20 hingga 26 kali aktiviti scooping dan bombing dilakukan dalam jangka masa 2 jam. Ia juga bertepatan dengan operasi pemadaman kebakaran sebenar yang melibatkan jarak di antara sumber air dan juga kapasiti bahan api. Untuk mengendalikan pesawat ini semasa pengoperasian pesawat, dia perlu koordinasi yang menyeluruh daripada semua kru, di mana crewman akan memastikan sistem dan keadaan yang bagus, ataupun airborne system officer. Dia akan memberikan lokasi punca kebakaran tersebut dan juga punca air yang perlu diambil. Sama ada berpunca daripada perbuatan manusia atau secara semula jadi, kebakaran hutan sudah tidak asing lagi. Operasi pemadaman kebakaran di hutan oleh Skuadron Amphibious ini bukanlah satu tugas yang mudah. Ia datang dengan pelbagai cabaran dan pengalaman. Setakat ini yang paling mencabar bagi saya adalah sewaktu menjalankan operasi pemadaman kebakaran di Palembang, Indonesia. Pertama kalinya pesawat ini melakukan tugas operasi di luar daripada Malaysia, dan cabarannya adalah sewaktu itu saya adalah sebagai pembantu juruterbang. So cabarannya adalah dari segi keadaan cuaca dia, muka bumi yang berbeza, dan juga sungai dia agak sempit dan juga berliku-liku. So jadi kita nak buat pemadaman tu, kita kena ambil juga dekat sungai punca air yang ada. Satu lagi adalah kita beroperasi dalam kabus yang sangat tebal, jerebu yang sangat tebal dan juga cuaca yang agak panas. Bagi saya, itu satu pengalaman yang menarik yang tidak akan saya lupakan lah sampai bila. Walau berliku, setiap cabaran tetap dihadapi dengan tenang. Hasil latihan berterusan, koordinasi dan tunjuk ajar, setiap operasi pemadaman kebakaran berjaya membuahkan hasil. Kebolehan kru mengendali pesawat dalam pelbagai situasi dengan tenang adalah hasil daripada latihan berterusan.
Bila kita selalu terbang lagi kerap dengan latihan yang mencukupi, kita menghadapi situasi itu dengan mudah lah. Time to time kita akan update ataupun beri sedikit nasihat kepada anak kapal. Okey, buat macam ni, yang ni tak boleh. Sebab di dalam penerbangan ni kita tak boleh ada kesilapan walaupun kesilapan yang kecil. Sebab impact dia punya tu besar. Kita nak mengelakkan kejadian yang tak diingini berlaku lah. Pesawat Bombardier CL415MP buatan Kanada ini merupakan kapal yang telah diubah suai daripada hanya memadam kebakaran sahaja kepada turut boleh melakukan pemantauan. MP bermaksud Maritime Patrol dan pesawat yang telah diubah suai ini hanya terdapat di Malaysia dan dioperasikan oleh APMM sahaja. Kami Skuadron Amphibious amat berbangga kerana pesawat CL415 ini adalah unik dan Malaysia adalah satu-satunya negara di rantau Asia yang mempunyai pesawat yang boleh memadam kebakaran dari udara. Yang mana telah mengharumkan nama negara serta meletakkan negara kita setanding dengan negara maju yang mempunyai kepakaran tersebut. Mampu mengisi air sehingga 6,000 liter dalam sekali scooping atau sortie. Pesawat ini boleh terbang sejauh 2,400 km dan menjadikan operasi pemadam kebakaran di hutan atau di laut lebih efektif berbanding helikopter atau pesawat penangki. 17 tahun beroperasi. Sejak ia mula dikuatkuasakan pada 15 Februari 2005, sambutan ulang tahun APMM pada kali ini ternyata berbeza. Ada yang skeptikal dan ada juga yang teruja. Namun sambutan yang dilakukan di perairan Kuala Selangor ini berjaya dilaksanakan pada Februari lalu dengan jayanya. Pada mulanya ramai yang memikirkan ini akan menjadi satu cabaran yang besar sebab tak pernah buat. Selama 17 tahun wujud ni APMM ni tak pernah buat kan. Itu yang saya dapat kali ini, semua pegawai-pegawai yang pegawai pemerintah ni semua memang muda dan mungkin tak ada pengalaman tapi berpengetahuan. Jadi senang untuk saya mendidik dan membentuk mereka ni dan mengajarlah untuk buat yang terbaik. Of course saya tak buat dengan sendirinya. Ini bukan hasil kerja saya sendiri dan juga merupakan teamwork lah. Tanpa teamwork daripada pegawai-pegawai lain memang mungkin susah sikit lah untuk kita jayakan event ni. Maritim Perkasa, gabungan di antara eksersis dan sambutan ini membariskan aset laut dan udara dengan formasi melibatkan 9 kapal maritim, 4 helikopter dan juga pesawat Bombardier. Setiap formasi dan koordinasi dilaksana setiap pegawai memerintah dan kru kapal dengan tepat. Bukan tak pernah keluar ke laut, bukan tak pernah buat boarding ataupun dan sebagainya. Cuma mereka tidak pernah buat keluar dalam kumpulan yang besar. Paling banyak pun kadang-kadang 2 buah kapal saja. Ini yang pertama kali dia orang experience ni. Selain daripada tu, apa yang demonstrasi itu normal. It's a normal day-to-day punya function yang saya boleh cakap lah. Yang berbezanya adalah keluar dalam formasi yang besar dengan melibatkan aset yang banyak. Ramai pegawai pemerintah yang baru ni memang excited lah sebab dia tak pernah buat dan diberi peluang untuk buat, dan ini merupakan sejarah dalam APMM. Jadi mereka akan cherish this selama-lamanya lah. Ini kali pertama dulu saya terlibat. Saya sebagai pegawai pemerintah kapal ni, saya sebagai pegawai navigasi kapal ni. History is created, that's all. Dengan tema Kami Serius Melaksanakannya, penguatkuasaan melalui udara dan air dilakukan dengan progresif dan kondusif demi menjaga ketenteraman, keamanan dan kesejahteraan perairan negara. Sempena bulan kebangsaan ini, saya berharap agar komuniti maritim dapat mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan, terutamanya di laut. Saya juga berharap agar kita semua dapat menjaga keamanan, keselamatan dan kemakmuran negara ini agar dapat dirasai oleh generasi akan datang. Bagi pendapat saya, untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan maritim, Agensi Penguasaan Maritim menjalankan tugas tanpa jemu melibatkan aset di laut dan juga aset di udara. Yang kita sedia maklum, perairan Malaysia adalah sangat luas dan penglibatan aset-aset di udara dan juga aset-aset di laut adalah amat penting demi menjaga kesejahteraan dan juga keselamatan perairan Malaysia. Sama-samalah kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan, sentiasa mengekalkan disiplin maupun disiplin diri dan juga disiplin perkhidmatan lah. Jauhilah diri daripada rasuah dan selamat maju jaya. Menggempur untuk menumpaskan musuh dan ancaman serta menyelamat mangsa dalam kecemasan tanpa mengira waktu dan lokasi.
Itu tugas hakiki pasukan tindakan khas Star Team. Pesawat bombardier pula sedia memadam kebakaran walau di mana ia berlaku, hutan atau di lautan. Bersama barisan pertahanan lain yang membentuk dan melengkapkan benteng sekuriti negara, Maritim Malaysia tuntas mengharung gelombang.